KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama saya Irfan Syahmi. Sebelum kita teruskan, Irfan ada satu soalan. Adakah rakan-rakan di rumah sihat belaka? Tak dengar lah, cuba kuat sikit. Okey, kalau sihat, Alhamdulillah. Kalau kurang sihat, jangan lupa untuk pergi ke klinik berdekatan untuk kita buat pemeriksaan lanjut. Okey, dan selaras dengan itu, bercakap mengenai kesihatan, jangan lupa untuk kita sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bagaimana caranya? Mudah sahaja. Kalau anda keluar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dengan sempurna. Jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter ataupun lebih, dan jika tiada bekalan air ataupun sabun, jangan lupa untuk menggunakan gel pembasmi kuman seperti kami di studio pada hari ini. Baiklah, untuk hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai mata pelajaran matematik untuk tingkatan 5 dan pasti akan ada guru yang bersama saya pada hari ini. Jom kita berkenalan dengan beliau. Kita saksikan terlebih dahulu video profil guru. Matematik itu kacang. Siapa yang cakap macam tu tadi? Baiklah, sekarang ni kita bersama dengan cikgu kita, Cikgu Azman. Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam, alhamdulillah. Salam, sihat. alhamdulillah. Nampak Sihat, cikgu? Sihat juga tu. Betul lah tu. Cikgu pun nampak kacak bergaya pada hari ini berbaju hijau. Biasa. Biasa katanya. Okey. Baik, cikgu, sekarang ni kita pun dah tidak asing lagi dengan kehadiran cikgu di Didik TV. Alhamdulillah. Dan sekarang ni kita nak berkenalan dengan cikgu lebih lanjut. Jadi cikgu, silakan kenalkan diri cikgu kepada penonton di rumah. Okey, terima kasih Irfan. Sama-sama. Sebelum saya nak mengenalkan diri saya, saya nak berpantun dulu Nak macam berpantun. biasa. Okey, kalau cikgu nak, cikgu jual lah cikgu. Okey. Silakan. Baca buku sambil sarapan. Okey. Di luar sana cuaca redup. Baik. Bersama cikgu dan juga Irfan. Bersama saya. Sama-sama kasih letup. Okey, kasih letup. Okey. Cikgu Ya. dah jual lah. Saya cuba beli, cikgu. Boleh, baik, boleh. baik. Buah delima, buah kuini. Jam di dinding terus berdetik. Kita tengok rancangan hari ini, Cikgu Azman ajar matematik. Terbaik. Itu dia. Ya, terbaik sekali. Baik, cikgu. Kita dah tahu hari ini kita akan belajar matematik dengan cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama. Dan sekarang ini kita nak berkenalan pula dengan rakan-rakan kita yang berada di dalam talian. Jadi cikgu ke sini dulu, cikgu, untuk kita gunakan je pembasmi kuman. Dipersilakan. Ini macam biasa cikgu, SOP dalam kelas, okey, di Didik TV. Walaupun kita diberi kelonggaran, cikgu, tetapi kita kena sentiasalah cakna dengan keadaan sekeliling. Kata orang biar susah sekarang, Betul. senang kemudian. Senang kemudian. Baik, cikgu, kita ada pelajar ataupun anak murid, cikgu, dari 3 sekolah yang berbeza. Ada jauh dari Sabah sana. Apa? Okey, di Sabah pun ada. Okey, Selangor ada, Kuala Lumpur pun ada. Jadi kita nak berkenalan dulu dengan rakan-rakan saya dari SMK Desa Kencana Lahad Datu Sabah. Yang pertama kita nak persilakan Zul Ikram bin Abdul Razik. Dipersilakan. Nama saya Zul Ikram bin Abdul Razik. Saya bersekolah di SMK Desa Kencana. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang pegawai bomba. Seorang pegawai bomba, cikgu. Boleh tak, cikgu, kalau kita belajar matematik jadi pegawai bomba? Boleh tak? Saya rasa Irfan pun sama, kan? Betul. Boleh saja asalkan kita minat. Asalkan kita minat. Terima kasih saudara Zul Ikram. Yang kedua kita nak berkenalan dengan Muhammad Farhan Shah bin Jumaidi. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Farhan Shah bin Jumaidi. Boleh panggil Farhan. Saya bersekolah di SMK Desa Kencana, Lahad Datu Sabah. Dan cita-cita saya ingin menjadi seorang juru terbang. Juru terbang. Maknanya dia nak terbang di langit tinggi lah, cikgu. Ya. Okey. Cita-cita perlu tinggi. Kalau nak jadi juru terbang ni, matematik kena A+ lah, cikgu, kan? Yes, semestinya. Semestinya. Jangan risau, kita akan sama-sama dapat A+ bersama cikgu hari ini. Yang ketiga, kita nak berkenalan dengan Nur Fatin Fatiah binti Ahmad. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam. Nama saya Nur Fatin
Fatihah binti Ahmad. Boleh panggil Fatin. Cita-cita saya menjadi doktor veterina. Doktor veterina, maknanya Fatin ni memang sukalah cintakan haiwan lah cikgu. Ya. Ada tak haiwan peliharaan di rumah, Fatin? Ada Ada apa tu? Kucing? kucing. Ada kucing bah di rumahnya tu. Okey. Baik, terima kasih Fatin. Seterusnya kita nak berkenalan dengan Aisyah Zulaika binti Ibrahim. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aisyah Zulaika binti Ibrahim. Saya dari SMK Desa Kencana. Saya ingin menjadi seorang ahli farmasi. Ahli farmasi. Baik, kita doakan supaya cita-cita anda tercapai. Dan itu dari SMK Desa Kencana, Lahad Datu Sabah. Ya. Okey, kita balik pula ke Semenanjung, cikgu. Kita nak berkenalan dengan pelajar ataupun anak murid dari SMK Raja Muda Musa Bestari Jaya Selangor. Kita persilakan Ovigah, anak perempuan T. Perumal. Dipersilakan. Selamat sejahtera. Nama saya Ovigah. Saya dari SMK Raja Muda Musa. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang doktor. Seorang doktor. Boleh saya tahu kepakaran apa? Doktor kulit. Doktor kulit. Wah, sekarang Irfan dengar. Tapi tak apa, kita doakan di sini. Terima kasih, Ovigah. Dan kita ada anak murid cikgu yang terakhir dari SMK Seri Bintang Utara Ceras, Kuala Lumpur. Kita persilakan Sharifah Nur Syadini binti Said Ahmad. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Sharifah Nur Syadini. Saya pada sekolah SMK Seri Bintang Utara dan saya nak menjadi seorang juruterbang. Seorang juruterbang. Oh, ada dua juruterbang hari ini, cikgu. Seorang lelaki dan seorang perempuan. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini ke-6 anak murid cikgu. Mungkin saya tanya cikgu, kenapa? Bagaimana cikgu boleh kumpulkan pelajar ataupun anak murid dari tempat yang berbeza, cikgu? Okey. Saya ini nak kata pelagak tidak pelagak. Tapi nama saya Alhamdulillah semakin dikenali kerana dengan nama Azman Rezeki. Jadi saya pergi berceramah ke mana-mana, saya akan buat iklan. Siapa nak masuk, join Google Meet dengan saya, dia muncul di TV. Sila beri nama dan juga nombor IC, email dan nombor telefon. Saya akan kontak dia. So, banyak pelajar nak ingin masuk. So, saya kena pilih-pilih lah. Hari ini saya bagi khas untuk mereka-mereka ini sebab ada 2 juruterbang, ada 2 doktor, ada 2 doktor. ahli bomba pun ada. Betul. Kita seronok Adil. Baik, cikgu. Maknanya cikgu kumpulkan mereka ni untuk sama-sama kita belajar hari ini. Mungkin cikgu boleh terangkan sedikitlah permulaan bagi topik kita pada hari ini. Silakan, cikgu. Okey, hari ini satu topik yang orang katalah sebelum ni sangat susah. Okey, dulu namanya penjelmaan 3. Tetapi bila format baru ditukar, diubah kepada namanya lebih panjang lagi. Kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Tetapi isi ceritanya sama. Sama juga. Nama diubah, isi ceritanya sama. So hari ini kita nak bincangkan ialah bagaimana untuk menjawab soalan topik ini dengan cepat dan pantas. Yang penting ialah kita dapat full mark dan kita dapat A untuk hari ini. Itu sebab kita masukkan sukses SPM. Betul tu, cikgu. Maknanya kita akan cuba dapatkan tips ataupun teknik yang betul untuk kita dapatkan markah yang penuh. Okey, markah yang penuh dan juga cara untuk kita menjawab dengan betul lah. Sebab saya rasa topik ini kata lebih ada gambar raja kan. Betul lah. Jadi kita kena pasti betul-betul apa yang kita lihat itu sama ada betul ataupun salah. Okey, jadi cikgu, kalau cikgu dah bersedia, kita nak berhenti berehat sekejap, boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 mengenai pembelajaran matematik untuk tingkatan 5, iaitu topiknya kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Iaitu nama baru bagi penjelmaan 3, betul cikgu? Ya, betul. Baik. Dan sebelum kita teruskan kelas kita pada hari ini, kita nak dapatkan sedikit pendapat daripada anak-anak murid cikgu. Jadi, apakah pandangan mereka mengenai topik kita pada hari ini? Kita nak persilakan rakan saya yang pertama, Zul Ikram bin Abdul Razik. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam. Matematik ni satu subjek yang sangat menarik tetapi agak mencabar juga. Ini kerana banyak formula dan langkah kerja yang perlu kita ingat dan gunakan. Apatah lagi pengenalan silibus baharu KSSM. Okey, baik. Terima kasih Zul Ikram atas pendapat anda sebentar tadi. Maknanya disebabkan ada
pembaharuan dari segi KSSM. Jadi cikgu mungkin ada kesukaran yang berlaku. Tapi jangan risau, cikgu akan ajar cara yang senang untuk dapatkan markah pada hari ini. Baik, yang kedua kita nak dapatkan pendapat dari Aisyah Zulaika binti Ibrahim. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kalau dulu bila disebut saja matematik, saya sangat risau dan bimbang. Sebab saya membayangkan matematik ini sangat susah dan saya tidak yakin yang saya mampu lakukan. Tetapi dengan adanya sokongan dan dorongan daripada rakan-rakan serta guru saya mula rasa seronok dan yakin dengan matematik. Baik, saya setuju sekali dengan Aisyah Zulaika kerana Abang Irfan dulu pun mempunyai sedikit kesukaran untuk belajar matematik ni. Rasa macam susah tapi lama kelamaan bila dah biasa jawab soalan, kita boleh cemerlang. Jangan risau. Baik, terima kasih. Dan pendapat yang ketiga saya nak dengar dari Sharifah Nur Syadini. Dipersilakan. Okey, menurut pandangan saya, topik ni mungkin ramai yang rasa susah. Tapi jangan, sebab mindset kita kena sentiasa positif. Matematik tu sebenarnya mudah sangat. Yang penting kita kena berusaha dan mahu mencuba. Topik ni kita hanya perlu tahu konsep asas translasi, pantulan, putaran dan pembesaran serta pandai mengaplikasikan formula luas imej dan luas objek. Topik ni bukan asing bagi kita kerana kita telah mempelajarinya ketika tingkatan 2. So, jadi kawan-kawan, saya yakin kita semua boleh faham topik ni. Baik, terima kasih atas penjelasan anda Sharifah. Nampaknya dia dah bersemangat dan bersedia untuk pelajaran hari ini. Dia ajak pula kawan-kawan dia untuk bersama-sama kita. Jadi cikgu, sila mulakan kelas kita. Okey, terima kasih Irfan. Okey. Alright. So bersama dengan saya hari ini Cikgu Azman Hasan. Tagline-nya sama macam tadi. Irfan ingat lagi Irfan? Matematik itu kacang. Okey, alright. So tambah hari ini lagi dengan meletup tadi. Okey, alright. Okey. So hari ini saya akan berkongsi dengan anak-anak semua di studio, di Google Meet sini, di luar sana di rumah, okey, bersama Irfan juga. Okey, refresh balik apa telah dipelajari dengan topik pada hari inilah. Saya Azgul Azman bin Saad daripada SMK Puncak Alam 3. Baik. Okey, alright. So hari ini objektif kita adalah mudah saja. Okey. Yang pertama adalah pendidikan format sikitlah. Okey, sedikit format. Okey, ada perubahan sikit, ada silibus KSSM dan KBSM. Okey. Yang kedua adalah menjawab soalan berformat SPM dengan baik dan tepat. Dan seterusnya adalah kita nak cuba untuk jawab hari ini sekurang-kurangnya 5 soalan berformat SPM kalau boleh. Okey. InsyaAllah. Alright. Okey, jom kita pergi. Sama tagline saya, kacang je. Okey. Alright. So penting dan besar. First saya nak ulang baliklah ingatan kembali kepada rakan-rakan guru, anak-anak murid kita juga, Irfan juga supaya dapat lebih lancar hari ini. Betul. Okey. Untuk penulisan penjelmaan ni, tajuk transformasi ni, okey, dulu disebut penjelmaan, sekarang disebut transformasi. Okay. Bila disebut translasi, jawapan mesti ada translasi dan berapakah X dan Y-nya. Okey, informasi ingat lagi Irfan? Koordinat dia cikgu. Okey, alright. Kemudian bila pantulan pula mesti ada pantulan pada garis. Perkataan pada garis ni mesti ada. Jangan buat pantulan X3, tak boleh. Mesti ada perkataan pada garis. Dan dia 2 markah. 2 markah. Okey. Yang ketiga adalah putaran. Bila putaran mesti ada berapa darjahnya. Okey, 90 darjah ataupun 100 darjah. Kalau 90 darjah pula ada pula ikut jam ataupun lawan jam. Lawan jam, betul. Okey, dan mesti ada pada pusatnya berapa. Okey, Irfan ingat tak dulu macam cari pusat macam mana? Ingat ikut juga insya-Allah. Macam ingat lupa. Tak apa, tak ada salah. Kita okey saja tak apa hari ni. Okey. Dan yang keempat ialah pembesaran. Okey, pembesaran mesti ada K. K ni apa Irfan? Ingat lagi tak? K ni dia punya kata apa ratio bahasa Melayu cikgu? Faktor skala. Faktor skala. Irfan, mungkin Irfan juga DLP agaknya kan? Betul. Okey, alright tu. Pada XY iaitu pusat pembesaran juga. Pusat pembesaran. Ini saja kita ingat. Kalau ini semua dalam poket kita semua akan jadi simple saja. Okey, alright, jom kita pergi. Dan semua ingat translasi dan pantulan 2 markah. Yang 2 lagi ni 3 markah. Okey. Kita tengok contoh soalan yang pertama. Format soalan bahagian A. Bahagian A ni dia soalannya simple saja, markah antara 2 sehingga 6. Baik. Okey, soalan pertama. Diberi transformasi T ialah translasi 4 diberi transformasi T ialah translasi 4-2 dan transformasi P ialah pantulan pada garis X2. Nyatakan koordinat imej bagi titik 15 di bawah transformasi yang berikut. A T, B TP, markah 3. Bahagian A markahnya adalah antara 2 sehingga 5 markah. Betul. Okey. Jadi saya tanya dulu. Okey, sebab kita tanya hebat-hebat ni. Tanyakan ada murid kalau cikgu. Inilah soalan SPM kita,
bagaimanakah langkah untuk anda menjawab soalan ini? Okey, kita minta budak-budak kita dulu. Bagi pandangan. Silakan. Siapa nak jawab, sila angkat tangan anda. Okey, silakan Fatin. Jawab soalan cikgu tu dulu. Pertama, saya akan membina satu sarta kartes ringkas dan memplotkan semua maklumat penting. Kedua, saya akan menyelesaikan soalan secara tertib dan berhati-hati. Okey, terima kasih Fatin. Jawapan tepat dan lengkap sekali. Tepat dan lengkap. Memang patut sesuai jadi doktor ni. Betul, cikgu. Okey, jadi soalan begini, biasanya dalam periksaan hanya diberi ayat sahaja tanpa rajah. Jadi bagi kita nak jawab soalan ni, macam Fatin cakap tadi. Okey, yang tu lukislah dia punya paksi dia, sarta kartes itu. Kita lukiskan. Okey, seringkas saja cikgu Seringkas saja. Tak perlu guna pemari apa semua sebab tak ada markah pun. Yang penting markah jawapan ni. Okey, yang kedua ialah kita plotkan. Okey, pantulan pada transaksi 4/2 bermaksud yang atas ialah paksi X, positif bergerak ke kanan. Betul. Dan yang bawah ni paksi Y, negatif bergerak ke bawah. Oh, pandai, masih ingat lagi. Okey. Alright. Itu tak ada tanda dalam ni lah. Tak payah tanda. Cukup tahu saja. Okey, yang kedua ialah pantulan pada garis X2. Okey, pantulan pada garis 2 bermaksud dia akan potong paksi X pada 2. Jadi kita bina satu garis lurus itu mewakili garisan X2. Okey? Dan permulaan soalan mesti bermula pada titik 15. Jadi ada pelajar mesti fahamlah baca macam mana nak baca dia tu. 15. Okey? Okey, kedudukannya. Kita plotkan di dulu. atas sini. Ada pelajar silap buat, dia terbuat dekat sini. Itu 51. Itu 51. Kecuaian tu. Okey, berlaku T. T ialah apa tadi? Transaksi 4/2. Okey, Irfan yang duduk di jauh sana pun sekali pandang agak-agak apa jawapannya Irfan? Jawapan ni cikgu. Translasi cikgu Ya. 35. 35. Macam mana Irfan dapat tu? Sebab dia kena bergerak sama cikgu. Macam kita bagikan X tu sama dengan 2. Dan kita pakai 15 tu kena kotak dia kena sama panjang. Okey, terima kasih Irfan. Nampak tak anak-anak semua? Kecuaian berlaku di situ. Kecuaian kat mana pula cikgu? Irfan menjawab mengikut paksi pantulan tadi kan? Betul. Sedangkan soalan minta T, translasi 42. Okey. Dia kecuaian tu. Kecuaian kat bukan situ. Tak pandai, pandai. Okay, jadi berhati-hati, jangan cuai. Baik, cikgu. Okey. So translasi T ialah mewakili 4 gerakan ke kanan. Dari titik 15, kita bergerak ke kanan. 4 kotak. Dan ke bawah 2 kotak. Okey. So akan dapat jawapan 4-3. 4-3 cikgu. 4-3 di sini. Baik. Faham. Okey. Alright. Tak marah Irfan, tak marah Irfan. Sebab cuai saja tadi. Okay. Sorry, maafkan orang saya. kata biar salah sekarang, jangan salah waktu exam nanti. Setuju. Okey. Alright. So jawapan ialah 4-3. Hanya perlu tulis jawapan saja. Tidak perlulah buat apa-apa yang lebih-lebih lagi. Okey, cukup sebab markah 1. Satu saja. Okey. Itu soalan yang A. Okey, B pula. Masih titik 15 permulaan dia. Tetapi garisan bermula TP. Bila ada TP, akan berlakulah yang P dahulu, baru diikuti berlaku T. Okey. Kalau nak tahu kenapa jadi begini, kita rujuk balik nanti dalam soalan topik permodelan matematik bab 8.5 ni. Kita akan didedahkan kenapa berlaku P dulu baru T. Okey, kalau nak cerita kat sini lama tak habis. Tak habis cikgu. Okey. Jadi bermula dekat titik 15 juga, berlakunya P dahulu. P dulu. P apa dia? P ialah pantulan pada garis X2. Dari titik yang biru itu, pergilah ke garisan X2 dan pantulan macam cermin. Okey. Maksudnya, daripada ke cermin itu 2 kotak. Okey, bergerak 1 kotak ya. Daripada 1 pergi ke 2, maka pantul pun 1 kotak juga. Akan pergilah dekat 35 yang Irfan cakap tadi tu. Okey, itu baru betul tadi. Betul. Okey. Lepas tu, daripada 35 barulah berlaku yang T pula. Ke hadapan lagi 4 kotak dan ke bawah 2 kotak. Begitu. Dapat jawapan akhir dia itu 6-3. Jadi jawapan boleh tulis beginilah. 35, 6-3. Boleh dibuat anak panas depan ni. Boleh, tak ada salah. Okey, dan juga ni lagi satu tip lah. Kalau kita tulis jawapan 6-3 saja pun memadai. Dapat markah penuh juga. Walaupun tak tulis yang 3-5 tu cikgu. Ya, cukup tulis ni tak tulis pun tak apa, tak ada salah. Terus begini saja, boleh dapat 2 markah terus. Baik. Dibenarkan. Okey. Soalan kedua. Masih format bahagian A lagi. Okey. Sama macam soalan tadi. Dia akan berulang-ulang benda sama saja. Okey. Diri transformasi T ialah 3-2. P adalah pantulan pada garis Y sama dengan X dan R ialah putaran semurajah ikut arah jam pada 4-2. Nyatakan koordinat imej titik 30 di wawasan semua berikut.
Okey, kali ini 4 markah. Bermaksud akan ada 2 operasi dan 2 operasi. Baik. Okey, masih lagi bahagian A lah. So, cara sama macam tadi. Cuma sini nak ingatkan, kalaulah soalan ini bergabung dengan, saya katakan ini soalan A dan ada soalan B. Soalan B tu ada rajah. Kita pinjam rajah tadi. Untuk soalan. So, tak perlu lukis tata atas tu. Betul. Jimat masa. Okey. So, tapi kalau tak ada, kita kena lukis. Buatlah cara macam biasalah. Okey. Bermula titik 30. Tanda dulu. 30. Okey. 32, 3 ke depan dan 2 ke atas. Terbang bersama dengan juruterbang kita tadi. Okey. Baik. Alright. Pantulan YX. Okey. Apa yang dimasukkan dengan pantulan garis YX ni? Macam ni cikgu. Oh, nak tanya mana murid kita. Tanya anak murid kita. Okey. Apa yang dimasukkan dengan pantulan garis Y sama X? Okey, silakan. Okey, silakan Oviga. Okey, Oviga. Y sama dengan X ialah garisan lurus yang mana nilai bagi X dan Y adalah sama. Contohnya jika Y sama dengan 2, X sama dengan 6, X sama dengan 6. Untuk Y sama dengan X bermaksud satu garis lurus condongnya dari bawah kiri ke atas kanan. Okey, terima kasih. Tepat dan cekap sekali. Memang sesuai Dr. Kulit. Memang sesuai. Kulit luar nampak, kulit dalam pun nampak juga. Lekat, okey. Garis YX bermaksud satu garis lurus dari bawah ke atas, nilai X dan Y-nya sentiasa sama. Beginilah maksudnya. Okey, Y2, X pun 2. Y6, X pun 6. Okey, itu maksud dia gitu. Kalau dia Y negatif X, dia sebelah sinilah. Sebelah negatif, turun ke bawah. Okey. Dan R ialah putaran sempurna saja pada titik 4.2. Okey, itu satu-satulah. PT. Berlakulah T dahulu. Okey, T dahulu. Okey, daripada titik 30 berlaku T, iaitu ke hadapan 2 kotak dan ke atas 2 kotak. Ke hadapan 3 kotak dan ke atas 2 kotak. Dapat jawapan. Simple saja. Sini untuk T. Kemudian dah jadi gitu, baru berlaku P. P adalah pantulan pada garis YX. So, mesti lurus tegak pada situ. Jangan buat lurus begini ya. Mesti tegak ke arah sana. Ke sana. Jadi mesti tegak ke hadapan tu. Dan kalau sini memecah 2 kotak, so ke depan pun di 2 kotak juga. Dapat jawapannya. Simple je. Tak ada susah mana pun. Okey. Dapat 26. Biasanya kalau pantulan garis YX, kalau sini 26, bila pantul tadi 62. Terbalik. Terbalik. Itu tips dia. Okey, itu yang pertamalah dapat 2 markah. 2 markah selesai. Satu markah sini, satu markah sini. Selesai. Okey. Yang B pula TR. Berlakulah R dahulu. Masih bermula dengan titik 30. Okey, dari titik 30 berlaku R. R-nya ialah putaran sempurna saja ikut arah jam pada titik 42. So 42 ni di mana? Di sinilah 42. Titik sini. 42. Tanda dulu. Baik. Dan kita buat satu garis lurus daripada 30 ke 42 dan ikut arah jam. Mesti pusing ke sanalah. Ke arah jam. Okey. 90 je. Macam mana nak buat ni? Tengok situ. Satu kotak, 2 kotak. So 2 kotak, 1 kotak. Itu balik gitu ya. Gitu. Senang je. Okey. Senang ya. 1 kotak, 1 kotak. 2 kotak, 2 kotak. Tu ya. Dapat jawapan dia. Simple je. Okey. Terus dapat jawapan. Kemudian daripada sini berlakulah T. Ke hadapan 3 dan ke atas 2. Dapat jawapan akhir. 5. Dah 2 markah lagi situ kat situ. 2 markah sini tadi, 2 markah tadi. 4 markah simple saja. Alhamdulillah. Okey. Contoh 3. Silakan. Kali ini diberi rajah. So, kita jimat masalah. Tak perlu nak lukis koordinat lagi. Betul. Okey. Tapi benda sama juga. Okey, benda sama juga. Dia kata, M dia kata image bagi K di bawah transformasi X dan N ialah image bagi N ialah image bagi M di bawah transformasi Y. Huraikan transformasi X dan transformasi Y. Okey. Tengok satu-satu. Dia kata sini M adalah image. M adalah image bagi K. Maksudnya daripada K menjadi M. Betul. Sekali pandang pun nampak tahu dah apa berlaku kan. Dia sebaris sahaja. Betul. Dia akan berlaku apa tu agak Irfan? Pantulan. Terbaik. Okey, pantulan. Bila pantulan buat macam mana? Belah tengah-tengah saja. Belahkan tengah saja. Terus dapat jawapan. Iaitu pada dia potong pasti X dekat 2. So pantulan pada garis X sama dengan 2. Okey. Perkataan garis ni wajib ada. Jangan buat pantulan pada X2, pantulan X2 tak boleh. Okey, mesti ada pada garis berapa X2. Ataupun berguna paksi boleh juga. Paksi X2 pun boleh juga. Okey, itu yang pertamalah. Okey, yang kedua. Soalan kata N adalah image. Kali ni N adalah image bagi M. Okey, sekali pandang tengok. Kedudukan tidak sama apa semua. Jadi mungkin akan berlaku apa agak-agak Irfan ni?
Kat sini cikgu mungkin akan berlaku translasi cikgu. Okey, translasi boleh. Okey, pantulan tak boleh sebab dia asal lain-lain. Betul. Okey, so translasi. So daripada M bergeraklah ke hadapan dulu baru ke bawah. So bergerak ke hadapan dulu baru ke bawah. Ini untuk pergerakan pada paksi X, ini pada paksi Y. So bergerak ke hadapan 2 kotak dan ke bawah 3 kotak. Jadi translasi 3, 2. Okey, cuma cikgu, ingatan kat sini lah. Baik, sebelum kita teruskan dengan mendapatkan solusi bagi soalan ni cikgu, kita nak berhenti berehat seketika boleh? Boleh. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV Didik TV KPM. Masih bersama kami di Sukses SPM 2021. Tadi bagi berehatkan, sekarang kita dah balik untuk pembelajaran kita yang seterusnya. Tadi cikgu kita nak jawab soalan yang ketiga ni cikgu. Ya. Tak habis lagi, silakan cikgu. Sikit lagi tadi. Sikit lagi. Tapi Irfan tak sabar-sabar nak keluarkan lagu rehat ni. Okey, tak apa. Okey. Ni ingatan sajalah. Okey. Ada calon yang tulis translasi dibuat 3, 2. Okey, dalam bentuk ayat begitu. 2 nanti 3 dia buat bentuk panjang. Bentuk panjang. Yang kalau bentuk panjang begitu itu adalah kalau bentuk begini ni, ini adalah koordinat. Betul. Translasi mesti dia atas dan bawah. Ingatan tu je, takut ada tersilap buat gitu. Okey, alright. Kita pergi soalan lain Irfan ya. Silakan. Okey, soalan yang keempat. Format bahagian A. Okey. Kali ini soalan format bahagian B pun boleh masuk ke ni? Sebab jenda markah ni A boleh, B boleh. Kalau dia ada soalan A dan B, boleh pergi soalan B lah. Okey. Alright. So soalan kata Q and R ialah imej bagi JKL di bawah transformasi VU. Huraikan selengkapnya penyamaan U dan V. Okey. Kenapa soalan kata berlaku VU tetapi huraikan UV? Itu je sebab tadi kita kata bila berlaku VU akan berlaku yang belakang dulu baru yang depan. Okey. Kalau inilah soalannya, nak tanya juga calon kita ni. Okey, silakan. Bagaimanakah langkah penyelesaian mereka nak rancang buat? Kita minta pandangan mereka dulu. Silakan. Sebelum jawab soalan cikgu, apakah cara untuk anda menjawab? Okay, silakan Muhammad Farhan Shah. Bagaimana cara anda untuk kita boleh menggunakan formulir gas image iaitu K kuasa 2 darab gas objek. Kemudian ditolak dengan gas sampel yang tidak boleh. Okey, mungkin Farhan boleh ulang lagi sekali. Kita kurang jelas dengan suaranya. Silakan. Kita boleh menggunakan formulir luas image iaitu K kuasa 2 darab gas objek. Kemudian ditolak dengan gas sampel yang tidak boleh. Cikgu dengar? Saya tak apa dengar, tapi tak apalah. Tapi tak apa. Tapi saya dengar mungkin dia kata yang lorik tu kemudian kan dia cakap tadi. Mungkin. Okey. Alright. Mungkin sebab Sabah sana kan sedang terbang sana. Okay, tak apa. Terima kasih Farhan. Okay, terima kasih kepada kalian juga. Alright. Okey. So untuk menjawab soalan ini, nak tanya Irfan sebagai pengalaman tu ada. Okey, baik cikgu. Kalau Irfan soalan ini, apakah strategi Irfan? Saya tengok markah dulu cikgu. Okey, tengok markah. Kemudian kalau tengok markah baru tahu yang ni okey apa yang berlaku. Di sini macam kalau nak markah akan berlakunya putaran dan juga pembesaran cikgu. Okey, terima kasih Irfan. Sudah lama tinggalkan dunia pendidikan tapi masih ingat cikgu. Jadi otak lagi. Masih A+, masih menganggap matematik itu kacang. Okey, alright. So soalan ini anak-anak semua ya. Bila soalan keluar soalan bentuk begini, sangat mudah. Semua dalam poket kita. Dengan syarat kita tahu strategi. Strategi ialah apa? Tengok markah dulu. Soalan jangan baca dulu. Tengok markah dulu. Kalau 6 markah, confirm berlaku putaran dan pembesaran. Cuma mana berlaku dulu, bergantung soalan. Baru kita baca soalan. Yang pentinglah kalau 6 markah, confirm berlaku putaran dan pembesaran. Okey. Jadi, kemudian step yang kedua, kita labelkan. Q and R ialah image. So, dalam ni, Q and R ialah image. Kita labelkan itu. Okey, tadi sekat tadi. Alright. Q and R ialah image. Kita labelkan. Tulis image. Okey. Bagi. Perkataan bagi ini merujuk pada objek. Okey, bagi JKL. JKL. Jadi inilah objek. Di bawah transformasi VU. Okey. Tadi kita tahu dia adalah putaran dan pembesaran. Senang saja. Kalau image besar, objek kecil, confirm berlaku putaran dahulu, baru berlaku pembesaran. Okey. Kalau image kecil, pembesaran dulu, baru berlaku putaran. Jadi kes ini berlakulah putaran dahulu. Jadi dalam jawapan kita, tulis dulu. U adalah putaran. Dan V adalah pembesaran. Tulis macam tu je. Dah dapat markah penuh lah. Okey. So, bila kita tahu putaran, kena tahu sudut. Kena tahu sudut, betul. Tengok simple. Tengok benda ni. Objek. JK sama dengan MN. JK tegak macam tiang elektrik. Betul. Tapi JM terbalik lagu tu. Satu tengah terbalik, berapa darjah? 90. 90 darjah. Bila 90 darjah, mesti ada pula ikut jam ataupun lawan jam.
sekali panah agak-agak benda sebagai benda ni terbalik kod depan ke terbalik kod belakang dibentuk gini. Kod depan cikgu. Terbalik ke depan. Ke depan Arah jam. ikut arah jam. Okey, mesti tulis ikut arah jam. Kena ada perkataan ikut arah jam. Jangan tulis arah jam saja, tak boleh. Okey. Ataupun kita dan juga satu lagi ialah jangan tulis arah ikut jam, arah lawan jam. Oh, salah. Dia mesti ikut arah jam, lawan arah jam. Arah di tengah-tengah. Arah di tengah-tengah. Teknikal sikit tu. Baik. Okey, dia pusing kod situ jadi bentuk gini. So putaran Sempodaja ikut arah jam. Di manakah pusatnya? Yang di sini dah akan menjadi mimpi ngeri banyak pelajar. Betul. Nak cari tak tahu cari pusat macam mana. Okey, jadi hari ni nak bantu dan suruh pelajar bantu pun saya tak nak bantu. Saya nak jawab minta bantu. Saya nak terangkan. Nak terangkan silakan cikgu. Nak tunjuk satu cara bagaimana untuk mencari pusat putaran dengan mudah saja. Okey, dengan hanya guna pensel saja pun okey dah. Tak Pensel boleh boleh, mana. Okey. Caranya ialah kita pilih satu bucu yang sama. Satu bucu yang sama. sama. Contoh saya ambil bucu mana? Saya ambil bucu contoh kata K dengan N pun boleh, J dengan M pun tak ada masalah. Okey. Kita bina satu bucu satu bentuk garisan huruf L. Huruf L. Okey. Tetapi L itu mesti jauh daripada anak panah. Oleh sebab anak panah begini, maka kita lalu begini. Kalau contoh K, J sama K. Jangan lalu ke bawah dan ke belakang. Dekat anak panah. Kita buat ke belakang dulu baru ke bawah. Ke belakang dulu ke bawah. Itu syarat dia. Okey. Jadi kita tengok. 1, 2, 3, 4. Ada 4 gerakan kita. Betul. Kita patah balik separuh. Daripada KM ni, patah balik separuh. Okey. Berhenti kat sini. Okey. Tapi yang ini bukan pusat lagi ni. Belum pusat ingat tu. lagi. Kalau bucu L-nya, kalau bucu L-nya betul-betul kena bucu, jawapan terus. Tapi kalau tak kena bucu kat sini. Dia kat sini. Okay. Jadi itu bukan jawapan lagi. Okey, faham. Tengok jarak daripada titik berhenti ke bucu L, satu kotak, kita keluar dari L pun satu kotak juga. Barulah jawapannya. So jawapannya kat sini. Inilah pusat putaran dia. 90 darjah dia. Okey. Okey, itu simple dia. Pada 3-3. Okay. Selagi tak jumpa kita punya bucu tu, kita kena ke sana lah cikgu. Ya, mudah. Kalau L, kena bucu, jawapan terus. Jawapan terus. Tak kena bucu, kita kira jarak. Kita berhenti dengan bucu, berapa kotak dia? Kalau 2 kotak, keluar 2 kotak. Kalau 3 kotak, keluar 3 kotak. Faham? Okey, alright. Tapi mesti ingatlah, mesti L itu jauh daripada anak panah. Kalau kita buat ikut anak panah, jawapan pertama ni akan betul. Tapi jawapan lain tidak akan betul. Baik. Okey, sambung. Terima kasih cikgu. Alright. So dapat 3 markah situ. Setiap ayat tu satu markah. Okey. Yang V pula ialah pembesaran. Bila pembesaran, mesti ada syaratnya. Ada tak saya cuba jawab? Bagaimana nak tulis jawapan bagi pembesaran? Nak buat macam mana prosesnya? Ada tak cuba jawab? Silakan anak murid cikgu yang berada di dalam talian. Okey. Bagaimana untuk mencari menulis jawapan pembesaran? Okey, mungkin cikgu nak pilih ke cikgu nak saya pilih? Nak jawab? Irfan kita bagi saya pula. pilih. Anak Okey, muda saya pilihan. nak dengar jawapan daripada Sharifah lah. Boleh tak? Silakan. Sharifah. Bagaimana nak jawab soalan ni? Kena berlaku pembesaran dulu. Okey, untuk mencari image. Okey, Sharifah ya. Okey, untuk mencari pembesaran, okey, mesti ada syarat dia. Skala berapa, pusat mana? Okey, nak cari pusat dari skala tu macam mana? Sharifah, pusat terang satu je. Macam nak cari pusat macam mana? Kalau macam nak cari faktor skalanya. Faktor skala. Okey, satu cukuplah. Bagaimana caranya? Okey, kalau Sharifah tidak boleh jawab, mungkin ada rakan yang boleh tolong? Okey, gugup sikit tak apa. Okey, nampaknya mungkin mereka tengah berfikir, cikgu. Mungkin. Kita bagi masa sekejap. Sebut nama kan? Tak apa, tidak salah. Okey, dengan Cikgu Azman semua okey saja. Okey, tak apa. Cikgu terangkannya, tak apa Sharifah. And again, tengok dulu ya. Okey, untuk mencari pembesaran, okey, syarat pertama ialah mesti ada faktor skala. Faktor skala ni berapa kali ganda dia membesar. Berapa kali ganda. Dan untuk mencari skala ini, mesti cari bentuk yang sama. Yang sama saiz. Bukan sorry, yang sama bentuk tetapi saiz yang berbeza. Jadi, yang inilah dengan yang ini. Baik. Okey. Alright. So, untuk yang ini, dua kotak. 2 kotak, betul. Dan yang sama dengan ini. Okey. 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak. Ada 3 gerakan. Jadi, faktor skalanya ialah 3. Okey, Sharifah mungkin gugup tadi lah kot kan. Tak apa, tak ada masalah. Kena saya pun kalau kena panggil cikgu tiba-tiba, mungkin cuak sikit lah. Okey, tak apa. Okey, so faktor satu. Dan faktor skala ini, kalau kita malas tulis faktor skala, panjang sangatlah, boleh dibenarkan tulis huruf K. Huruf K. Tetapi K pun mesti K huruf kecil saja. Jangan K huruf besar, tak boleh. Tak boleh. Teknikalnya. Baik. Okey, dan pada mana
Senang sajalah. Okey, di sini ada juruterbang Farhan. Di sini ada juruterbang Sharifah. Sambung, bab jumpa situ. Inilah pusat pemasarannya. Okey, pastikan kalau terbang Farhan, kalau terbang Sharifah, pap belakang. Berjumpa. Di sini jumpa. Di situ. Di N ni. N untuk Nigeria. Okey. Itu cara dia. So tuliskan, dapat jawapan dia pada 21. Okey, selesai. Dapat 3 markah kat situ. 3 markah dah. Okey. Dan juga kena ingatkan selalu ya, tentang ejaan pembesaran mesti eja tepat dan betul. Tidak boleh guna short form. Ada pelajar dia buat P, besar, N. Ada juga boleh. di situ Mesti ejaan penuh. Kalau buat shortcut gitu terus kosong terus. Terus kosong. Kan dah rugi kat situ. Iyalah, macam kalau jawab dari DLP pun, enlargement. Selalu pelajar tertinggal huruf T. Betul. Jadi kerana T itu saja hilang markah terus. Hilang markah. Yang di depan ini wajib betul. Baik. Okey, kita pergi yang berikutnya. Okey, soalan ini akan diikuti dengan soalan tentang luas. Senang je. Nampak saja luas, mula-mula kena ingat formula dia. Formulanya adalah Li sama dengan K square kali root. Formula yang terakhirlah senarai SPM. K ini apa tadi? Skala tadi. Faktor skala. Objek dan imej ni bergantung dengan apa yang ada. Okey. Soalan kata luas JKL adalah 36. Nampak dah? JKL untuk objek 36. So just fit in saja dalam formula ni. Imej nak cari, skala tahu tadi. Soalan B tadi, dah tarik ya. Skala 3. Kuasa 2. LO 36. Ganti ya. Gantian ini wajib ditunjuk. Okey, kemudian yang kuning ini tidak wajib tunjuk. Tidak wajib tunjuk. Sebab apa? Sebab markah 3. Yang pertama di sini 1 markah. Yang kedua adalah soalan minta adalah cari rantai belorik. Nampak saya rantai belorik, mesti ada operasi tolak. Okey. Saya nak tolak apa? Yang besar ini, tolak yang kecil ni. Dapatlah kawasan dapat. Ini tak belorik ni. Jadi yang besar ni 1, 3, 2, 4, tolak 36, dapat jawapan. Yang ini wajib tunjuk dan jawapan akhir itu wajib tunjuk. Unit tak tulis pun tidak mengapa. Tidak mengapa. Baru nak tanya soalan tu kepada cikgu. Okey. Tidak masalah. Tak apa. Okey, selesai soalan nombor. Apa tadi saya lupa dah, banyak soalan kan. Okey, soalan nombor 5 pula. Soalan 5 cikgu. Tadi 4 je betul. Alright. Tak payah baca soalan dulu. Tengok markah dulu mula-mula. Markah dulu. Okey, sini setertinggal markah pula. Okey, ini markah 5. Kalau markah 5, automatik akan berlaku pantulan dan pembesaran. Pantulan dan pembesaran. 6 markah putaran dan pembesaran. Okey, untuk yang ini pun sama juga. First kali ialah kita labelkan image objek. Soalan kata PQRS ialah image bagi DEFG. Okey, kali nampak. Image kecil, objek besar. Maka berlaku apa dulu dan apa kemudian? Okey. Nak minta Ikmal cuba kot. Ikram. Ikram, silakan Ikram. Apa yang berlaku objek dulu? Besar, imej kecil. Berlaku apa ni? Objek besar, imej kecil. Apa yang berlaku? Pembesaran. Kemudian yang kedua? Yang kedua. Pantulan. Okey, terima kasih. Alright. Okey, betul lah tu. Okey. Tulis dulu kat ruang depan. Yang pertama pembesaran, yang kedua putaran. Dah dapat dah. Putaran 2 markah. 2 markah free dah. Okay. Jangan tulis gitu saja, 2 markah. Tinggal 3 lagi cikgu. 2 markah. Nak kutip. Okey. Kemudian sambung lagi, bila pembesaran mesti tengok yang sama bentuk. Yang sama bentuk dekat sini lah. Okey. Skala. Tengok. Yang besar jadi kecil. Tetap panggil pembesaran juga, tidak panggil pengecilan. Tidak panggil pengecilan. Cumanya beza dah skalanya akan jadi skala bentuk pecahan. Okey, pecahan. Jadi di sini tengok image 1 kotak, objek 2 kotak. Jadi 1/2. Okey, 1/2. Okey, dia akan jadi bentuk 1/2. Kalau image kecil, objek besar bentuk 1/. Kalau imej besar 2 saja. 2 sahaja. Okey, pada mana? Lagi sekali kita gunakan kapal terbang kita, lalu potong. Okey, pilih mana bucu kita suka. Contoh kita ambil ni bucu. Sambung dan potong. Dapat pusat situ. Clue mudah ya. Kalau objek dekat dalam ni, pusat ke dalam. Kalau objek di hujung, pusat di hujung. Kalau objek dekat luar, pusat dekat luar. Simple je. Okey, itu yang pertama pembesaran. Semua ni dapat 3 markah. Okey. Tulis pembesaran, koma, K setengah, koma, 73 cukup. Tak tulis pada pun tak apa, tak ada masalah. Okey, alright. Tu untuk U. Untuk V pula. Untuk V pula, dia adalah pantulan. Sama macam tadi lah, pantulan. Okey, tengok sama bentuk, sama saiz lah. Okey, bentuk. Tapi dia tempat balik, belah tengah saja. Okey, tengok pun tahu dapat jawapan dekat. X-nya ialah 3 set tu. Simple je. So, pantulan pada garis X3.
dapat jawapan. Dapat jawapan. Dua Alright. langkah lagi. Okey. Kemudian mesti ada soalan ni tentang luas. Okey cikgu. Baik, kita pun dah sampai soalan kelima tadi cikgu untuk soalan A. Tapi kita nak berhenti berehat dulu cikgu. Nanti kita teruskan pula dengan soalan B. Jangan risau. Jadi anda semua kena sentiasa bersama kami sehingga ke penjuru rancangan itu. Kita rehat seketika. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Sukses SPM 2021. Masih dalam pembelajaran mengenai mata pelajaran matematik untuk tingkatan 5. Dan kita nak teruskan dengan soalan nombor 5B, cikgu. Ya. Jadi, kita mulakan. Okey, alright. 5B. Sama macam selalu. Nampak saya ada perkataan luas. Luas. Formula. LIK2LO. Itu mula-mula penting. Baik. Okey. Kemudian kita pinjam jawapan soalan BA tadi. Yang bahagian pembesaran tadi. Kita pinjam jawapan tadi. Yang ni. Okey. K setengah. Tahu dah. Image 48 di sini. Jadi hati-hati takut ada pelajar simpan di sini. Betul. Itu objek kan. Okay. So gantian tu betul tepat lah. Mesti tepat. 48 untuk image. 1/2 kuasa 2 LO. Okey. Kembangkan, pindahkan semua lah. Ni saya kembangkan. 1/2 kuasa 2 akan dapat 4. Darab sana akan dapat 192. Itu untuk luas semua sekali. Dia nak yang berlorek saja. Ingat, bila berlorek saja, okey, mesti ada yang bentuk kecil lah. Okey, jadi tolakkan dia. Dapat yang berlorek ini ialah 144 cm kuasa 2. cm tak tulis pun tak apa. Tak ada masalah. Okey. Soalan terakhir. Yang ke-6 lah. Yang ke-6. Okey, sebab latihan matematik bila kita buat selalu, kita akan makin cepat. Makin mahir, cikgu. Cuma untuk bahagian A, bahagian B ni, masanya adalah antara 6 ke 12 minit lah. Jangan terleka lah. Cuma soalan ni saja. Selalu tadi soalan bagi 3 darjah. Betul. Kali ni diberi 2 darjah saja. Okey. Menjadi isu di kadang-kadang. 6 markah. Apa berlaku agak-agak? Putar, nak tanya student. Siapa yang belum cakap lagi? Baru dah jawab. Okey. Kita nak tanya siapa, cikgu? Siapa-siapa yang rasa Siapa nak jawab? Okey, sila angkat tangan. Apa yang akan berlaku di sini? Operasinya apa? 6 markah. 6 markah. Tadi kita dah bagi tahu tadi pada awalnya. Silakan. Ada siapa nak cuba jawab? Okey, silakan Fatin. Apa yang akan berlaku di sini? Apakah transformasinya? Ada pembesaran dengan putaran. Okey, terima kasih Fatin. Okey, betul lah. Okey, first kali ingat ya, 6 markah putaran dan pembesaran. Tapi mana berlaku dulu bergantung pada apa maklumat kita ada. Kita ada di atas itu PQRS ialah image bagi JKLM. Okey. Besar image, kecil objek. Jadi confirm berlaku putaran dulu dan pembesaran. Cuma kat sini, kes ni lah, bila dia tak diberi apa-apa lagi satu darjah tu, dia dibagi 2 ya, kita boleh bebas buat di mana saja. Ikut suka kita. Tapi saya cadangkan kepada anak-anak murid semua ya, untuk soalan begini, paling mudah kita terbalikkan di salah satu bucu. Di sini contoh saya terbalikkan. Terbalikkan situ. Terbalikkan. Paling mudah. Okay. Pilih satu bucu, kita patah, terbalikkan saja. Okey, macam mana gini saya cakap tadi? Okey, bentuk begini, okey. Dia asal ni image begini. Jadi dia terbalik ke sini. Jadi paling bagus ialah terbalikkan sini ya. Terus terbalik je. Begitu. Jadi dari sini terus ke sini terus. Jadi bentuk gitu. Senang je. Okey, gitu. Paling mudah sekali. Terbalikkan pada salah satu bucu yang boleh. J ke K ke tak kisah. Asalkan dalam darjah diterimalah. Baik. Okey, so kalau bentuk begini, putaran sempurna darjah ikut arah jam pada J. Boleh. Okey, ataupun pada ikut koordinat dia 3 dan 1 pun boleh, tak ada salah. Okey, akan nampak huruf guna huruf, tak ada salah. Okey saja. Alright. Dan yang kedua adalah pembesaran. Bila pembesaran sama juga faktor skala. Oleh sebab image besar, skala kita ikut. Yang ini, okey, ini bentuknya ada 4 garis, ini ada 8 garis. So skala 2. Pada mana kita guna hujung sini? Q lah. Ataupun pada 7 nanti 1. Okey, nampak Q boleh tulis Q tak apa, 7 nanti 1 tak apa, tak salah. Okey, salah satu boleh cikgu Dan lagi satu ialah tentang ini. Nampak luas LIK2LO. LIK2LO. Ganti maklumat. Dia kata JKLM ialah 35. Yang kecil 35. Okey. So nak cari kawasan berlorek. Ingat, kawasan berlorek mesti ada operasi tolak. Gantian wajib tunjuk. Selesaikan, tak ada markah. Dan tolak itu ada satu markah lagi. Jawapan akhir satu markah lagi. Jumlahnya 3. Simple. Tak sampai 10 minit, tak sampai 5 minit. Dah siap dapat markah penuh 12. 12 lah. Dalam tangan dah, jangan risau. Okey. Habis kat sini dah ni. Dah habis dah. Okey, cikgu. Sedikit perkongsian saya. Okey, silakan cikgu. Tip pantas saya ulang balik tadi lah. Okey, yang pertama tadi ialah kalau 5 markah ataupun 8 markah,
confirm berlaku, apa dia? Okey, 6 dengan 9 markah, apa berlaku? Ingat mudah ya. Kalau imej besar, 8 ataupun 5 markah, confirm berlaku pantulan ataupun translasi. Baik. Biasanya pantulan. Diikuti dengan pembesaran. Kalau 6 ataupun 9 markah, dia akan berlaku putaran. Diikuti pembesaran. Kenapa 9 markah ni? 6 markah untuk perhuraian, 3 markah dia tentang luas tadi. Okey. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia ni, kalau imej kecil, terbalik je lah. Terbalik pembesaran dulu, putaran kemudian. Okey. Boleh faham? Okey. So itu saya nak kongsi pada hari inilah tentang anak-anak di Google Meet. Irfan juga imbas kembali dan anak-anak di luar sana. Okey. Baik cikgu. Terima kasih banyak-banyak atas penjelasan mengenai topik kita pada hari ini. Sudah banyak ilmu yang dikongsikan kepada kita dan di mana di akhir segmen ini kita akan dapatkan juga rumusan. Mungkin kita boleh dapatkan rumusan dari anak murid cikgu? Boleh. Okey, saya nak persilakan Oviga. Okey, mungkin Oviga boleh kongsikan kepada kami apa yang Oviga dapat pada hari ini. Dipersilakan. Pada hari ini saya dapat mengetahui apa yang berlaku dulu. Kita kena tengok markah dulu. Contohnya kalau 6 markah, dia akan berlaku putaran dan pembesaran. Kalau 4 markah, dia akan berlaku putaran atau pantulan. Betul tu cikgu. Terima kasih banyak-banyak Oviga atas penjelasan ataupun rumusan yang telah diberikan. Mungkin saya dapatkan seorang lagi, mungkin daripada saudara pula, dari saudari, kita nak persilakan saudara Ikram. Mungkin sedikit rumusan daripada anda. Dipersilakan. Saya dapat mengetahui cara pembesaran itu dilakukan. Cara pembesaran dilakukan. Okey, saya nak tanya satu soalan kepada semua anak-anak murid cikgu yang berada di dalam talian. Adakah anda yakin dan percaya selepas kelas ni boleh dapat A? Sila angkat tangan. Nak tengok sikit. Okey, semua angkat tangan. Nampaknya mereka dah fahamlah dengan apa yang cikgu ajar pada hari ini kan. Jadi cikgu, terima kasih banyak-banyak. Kita nak persilakan cikgu pula untuk berikan rumusan. Dipersilakan. Okey, rumusan simple saja. Yang pertama sekali pelajar-pelajar semua mesti kena faham setiap transformasi. Apa maksud dia? Okay, cara nak menulis macam mana? Okey, dan dapat menghuraikan macam tadi Oviga dah cakap tadi, Ikram cakap tadi, okey, kalau 6 markah begini, 5 markah begini, okey, dan pastikan boleh menghitung imej dan luas imej dan berlorik. Ingat, berlorik mesti ada tolak. Ada tolak. Itu simple. 6 markah pantulan dan putaran dan juga pembesaran. 5 markah pantulan dan juga pembesaran. Okey. Jadi formula itu semua kena ingat dalam kepala, barulah mudah. Tapi ingatan saya pada semua kali ialah latihan kena banyak berterusan dan kalau kawan nak tanya, ajar kawan itulah. Ajar kawan. Okey. Alright. So saya yakin hari ini yang ada Google Meet ni saya doakan dapat A+. Amin. Yang kat luar sana kalau tak boleh dapat E pun, janji dapat A+ saja. Dapat A+ saja. Itu yang kita nak, A+ saja. Matematik itu ialah sangat kacang. Okey, cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu kerana bersama kami pada hari ini, datangnya dari SMK Puncak Alam 3 Selangor. Muka ni cikgu kita dah biasa tengok dah. Selalu ada memberikan maklumat informasi mengenai matematik. Saya yakin percaya apabila mereka melihat tayangan ni, insya-Allah mereka semua akan dapat A+ untuk peperiksaan SPM yang akan. Saya mendoakan juga kepada anda semua yang menonton agar anda mendapat keputusan yang cemerlang bagi mata pelajaran matematik bersama dengan Cikgu Azman pada hari ini. Dan kita akan kembali di episod seterusnya. Insya-Allah kita akan bertemu lagi cikgu kalau rezeki. Yang itu berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Didik TV KPM